Alhamdulillah, kami insyaAllah daripada tim Gua Musik Malaysia Kaluan yang ke Aceh telah sampai balik ke Malaysia, telah berkhidmat di sana lebih kurang 6 hari lah. Jadi pengalaman kami tim kedua ni insyaAllah masih lagi membantu masa-masa gempa di sana dalam segi trauma healing dan pemeriksaan kesihatan. Jadi walaupun gempa ni telah berlaku lebih kurang masuk minggu kedua lah ya, kita 7 hari bulan yang lalu. Jadi sebenarnya walaupun kematian pun hanya 100 lebih orang dan tetapi lebih kurang 140,000 penduduk khususnya di PD Jaya yang letaknya 120 km daripada Aceh itu masih lagi keadaan trauma lah ya. Jadi hingga semalam pun sebenarnya masih ada lagi gempa susulan walaupun tidak kuat lah. Tiba setiap hari lah sebenarnya ya gempa susulan tu. Jadi setelah tim pertama yang pergi pada 8 hingga 11 bulan, jadi kami meneruskan misi bantuan di sana yang khususnya pada kami ini insyaAllah membuat rawatan kesihatan dan perubatan dan juga kaunseling motivasi ataupun kaunseling trauma sebenarnya. Ya, di sana dengan keadaan yang penduduk masih lagi takut balik ke rumah dengan rumah yang retak dan gegaran susulan yang terus berlaku, mereka masih lagi tinggal di dalam kemah-kemah di rumah di tempat pemindahan sementara ataupun di luar rumah mereka pasang kemah lah untuk cuma malam mereka akan tidur dalam kemah masing-masing. Jadi dalam itu insyaAllah juga kita melakukan trauma counseling khususnya kepada anak-anak. Ya, kalau kita tanya anak-anak yang masih lagi mereka takut untuk masuk dalam rumah, ya masih lagi takut dengan gegaran susulan lah. Jadi saya telah membuat pemeriksaan kesihatan di tempat penginapan sementara dan juga insyaAllah rumah ke rumah lah, rawatan rumah ke rumah khususnya kepada yang masih lagi cedera dan masih lagi trauma ya. Dan rakan-rakan saya Utbah, Zainal dan Syafiq melakukan aktiviti counseling lah kepada anak-anak. Dikumpulkan anak tu untuk supaya mereka dalam suasana riang lah dan melupakan perasaan ngeri dan ketakutan. Jadi selain itu kami juga telah melakukan peninjauan kepada rumah-rumah yang rosak ya, yang teruk dan lebih kurang diarahkan 11,000 buah rumah lah yang tak boleh duduki atau didami dan ada rumah tu yang langsung terus dirobohkan. Jadi kami telah meninjau dan melihat bercadang untuk melaksanakan satu bantuan kita panggil rumah sementara. Jadi mereka sekarang ni tinggal di kemah-kemah dan semalam atau 2 hari lepas berlaku hujan yang lebat dah. Jadi kita bayangkanlah bagaimana mereka tinggal dalam kemah ya yang plastik tu dan beralaskan mungkin tikar dalam keadaan yang hujan lebat. Jadi kami telah melihat satu bentuk rumah sementara yang mungkin akan lebih selesa, selamat dan juga boleh bertahan hingga beberapa bulan lah. Jadi kita dipahamkan pihak pemerintah Indonesia akan memberi bantuan membina rumah semula kepada mereka-mereka yang rumah yang utuh lah. Tapi mungkin itu bahasa 6 bulan, 7 bulan. Kalau kita lihat masa Aceh tsunami dulu hingga 2 tahun baru rumah mereka dibina. Jadi dengan rumah sementara yang berukuran lebih kurang 5 meter hingga kali 6 meter, beratapkan rumbia dan berdindingkan anyaman buluh. Sebenarnya bahan tu semua boleh dapat di sana di lokal. Jadi kami terlihat dan di dalam tu kita boleh letakkan 2 bilik dan amat selesa lah kalau untuk keluarga 5 hingga 6 orang. Ya, jadi berbanding dengan kemah yang mereka tinggal sekarang lah. Jadi kosnya pun insyaAllah kita telah kira lebih kurang 1,500 buah lah untuk tersiap dengan logistik dan upah pemasangan. Jadi insyaAllah kita telah melantik ataupun AJK teknikal di sana di kalangan relawan kenalan kita lah NGO sana dan insyaAllah mereka akan memulakan pembinaan rumah ni mungkin 2-3 hari dan insyaAllah kita akan memenuhkan hingga 10 atau lebih pada minggu hadapan, bergantung kepada sumbangan rakyat di sinilah. Jadi pada saya lah insyaAllah walaupun gempa bumi kali ini tidak berapa serius berbanding dengan gempa Aceh tahun 2004, tapi mereka di kawasan PD Jaya ni sebenarnya adalah pengalaman mereka yang kedua lah. Jadi tsunami Aceh dulu pun mereka terlibat walaupun tidak seteruk di Bandar Aceh.
Jadi kali mereka ini terlibat dan mereka memang akan rasa ketakutan dan rasa ini memang akan masih lagi lah. Jadi itulah penerusan aktiviti seterusnya adalah membuat rumah sementara. Mungkin juga akan meneruskan bantuan makanan dan juga selimut, kemah dan kelambu untuk mereka-mereka yang masih lagi belum dapat bantuan sepenuhnya, khususnya di kawasan pendalaman. Jadi kawasan PD Jaya ini lebih kurang 150,000 penduduk dan kalau di sini kira terdapat 8 mukim lah. Ada kawasan yang pendalaman yang susah sampai bantuan. Jadi insya-Allah haluan akan meneruskan aktiviti itu dan juga mungkin pemeriksaan kesihatan khususnya counseling trauma lah kepada anak-anak. Dan kita jangkakan peristiwa gempa ataupun gempa ni walaupun secara fizikal telah menurun reda, tapi kesannya fizikal dan trauma atau psikologi trauma itu akan berpanjangan lah hingga mungkin sebulan, 2 bulan, mungkin 3 bulan kalau tidak ada gempa lagi lah. Jadi insya-Allah saya sebagai mewakili haluan khususnya merayulah ataupun mengajak insya-Allah masyarakat Malaysia khususnya para penyumbang dan penawan untuk membantu sama-sama lah kita prihatin kepada saudara-saudara kita di Aceh sanalah, masyarakat Malaysia dan juga mungkin juga masyarakat Indonesia yang berada di sinilah ya. Ramai yang ada di sini kan yang boleh insya-Allah sama-sama membantu melalui kami haluan untuk membantu saudara-saudara ataupun keluarga mereka di Bijaya. Betul, 10 buah rumah tu boleh siap apa hari? Sebenarnya 1 hari itu kalau bahan tu ada boleh siap dalam 2 hari. Satu rumah boleh siap. Jadi kalau bahan tu semua ada mungkin dalam masa 5 hari kita boleh siapkan seluruh. Jadi itu 10 rumah tu adalah cadangan awal. Kita mungkin akan melanjutkan bergantung pada sumbangan hingga 20-30 rumah. Benda itu mudah didapati di sana dan lebih selesa lah untuk keluarga di sana. Jadi kalau ikut pemeriksaan pihak kita, berapa banyak yang memerlukan rumah? Kita tidak sempat meninjau keseluruhan tempat. Kalau yang kita melihat itu adalah 10 hingga 20 rumah yang di kawasan yang kami pergilah. Tapi kawasan mana tu? Di kawasan PD Jaya. PD Jaya, insya-Allah di kawasan gempa itulah ya. Selain daripada itu, lihat keperluan yang sangat mendesak dan penting itu apa? Mungkin diperlukan oleh orang tersebut. Itulah sebenarnya kalau kita lihat mereka adalah di kawasan PJ ini adalah kawasan mereka sebagai peladang dan petani dan adalah mungkin kerja-kerja yang di pejabat tidak ramai lah. Jadi apabila gempa ni seolah mereka pun sekarang ni kalau lihat di sana padi pun baru bertanam sebenarnya. Jadi keperluan makanan tu masih diperlukan khususnya di kawasan pendalaman lah. Dan juga tempat kediaman sementara. Itu yang mendesak lah. Ya. Kawasan tutup begini berapa ramai yang tinggal? Berapa banyak penduduk? 140,000 penduduk. Dia satu daerah lah. Ya. Dia ada 3 daerah yang terjejas. PD Jaya, PD lagi satu Brunei. Disebut tapi yang paling teruk PD Jaya ni lah. Kalau kita lihat di situ masjid yang runtuh, sekolah tahfiz yang runtuh. Mungkin bagi NGO lain yang ada kemampuan mungkin boleh membantu segi tahfiz. Tapi banyak sana tahfiz atau pesantren yang swasta. Mereka pun memerlukan bantuan lah. Tapi insyaAllah haluan bawa sini kita fokus yang ni sementara dengan kerawatan trauma healing. Rumah tu tadi 1,500 kuarti satu. Ya. Macam mana? Dia lah kalau kita tengok dia atap rumbia yang Indianya macam atap rumah kita. Lepas tu dia punya tulang tu sama ada buluh ataupun kayu. Buluh tu di sana panggil bambu lah, besar. Lepas tu dalam ruang tu kita akan letakkan semacam pangkin. Dia pangkin beralaskan buluh ataupun kayu juga yang terpakai. Jadi macam ada 2 ruang bilik lah. Jadi semua kos nak beli barang itu termasuk semua sekali tu. Termasuk mungkin upah pekerja yang menyiapkan. Jadi termasuk pengangkutan semua sekali. Mungkin kos sebuah rumah mungkin 1,000, 1,200 macam tu.